Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wabihi nasta'in ala umurin waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah faqihna fid din wa al-ta'wil. Allah faqihna fid din wa al-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa al-ta'wil. Pendengar yang kasih sekalian, insya-Allah pagi ini kita bincang tajuk berkaitan dengan puasa. Cuma saya nak mulakan dengan kalimat yang lain dalam puasa, iaitu kalimat mati. Mata yamutu, misalnya mata itu mati, yamut, mati. Dia mati dalam bahasa Melayu tu ada kata bahasa Arab lah. Kita sebut mati, Arab dan mata. Mata yamutu. Jadi mati satu yang pasti, bukan insya-Allah. Mati itu satu yang pasti, tidak insya-Allah. Kullu nafsin zaidul maut. Kullu nafsin, semua yang bernyawa pasti mati. Itu hakikatnya. Tidak ada siapa pun yang bertikai dan semua yakin pasti akan mati. Itu jelasnya. Bila kita mati, pastinya akan berubah alam. Alam sementara dunia ini, alam kematian itu alam yang kekal abadi. Kekal dalam bentuk sa'adah atau syakawah. Dalam bentuk sa'adah, kebahagiaan, di dalam syurga, atau syakawah atau kecelakaan, itu neraka. Bergantung pada amalan yang kita amalkan semasa dunia ini. In khairan, fa khairan. Jika baik amalan kita, maka bagian baik. In syarran, fa syarran. Jika buruk amalan kita, buruklah pula amalan. Balasannya pula. Satu perkara yang penting mesti diingat oleh setiap hidup ialah bila kita mati, tidak ada bekal kita bawa. Bukan harta benda kita bawa. Yauma la yanfa'u mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'. Hari itu la yanfa', tidak bermanfaat, tidak faedah apa-apa pun. Al-mal, malun, wala banun, mal harta benda dan anak pinak. Melainkan mereka yang datang ta'ala dengan qalbin salim, hati yang sejahtera, hati yang sihat, hati yang tidak berpenyakit, hati yang bersih daripada segala kekufuran, kemunafikan, kezaliman, kefasikan dan segala yang memahal. Jadi qalbin salim ini kita hendak. Jadi kita akan mati pastinya dan kita akan pergi jumpa Allah dengan keadaan qalbin salimin. Hati yang sejahtera, hati yang selamat itu. Banyak surah Syura ayat 89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Asy-Syu'ara 89. Ini jelas. Dan pengurusan sekarang ini, apa kita nak buat? Menjaga hati. Kita ada 3 perkara. Jasad, akal dan hati. Makanan jasad, makanan akal dan makanan hati. Semua orang sedar tentang makan jasad. Itu makan jasad itu, makan minum kita makanlah. Makan akal itu dengan pembacaan, dengan diskus, dengan berbagai-bagai lagi. Hati dengan zikrullah. Hati dengan mengisi hati dengan benda-benda halal. Maka sebab itu, dalam Quran Karim, seluruh amalan yang kita amalkan ini, khususnya bab rukun Islam, solat misalnya, zakat, haji dan siam, puasa. Solat kita terjemah dalam ayat sembahyang, tapi bukan bahasa tepatnya. Sembahyang itu dalam bahasa Sanskrit. Asalnya solat itu solat lah, solat atau solah. Zakat asal bahasa Arab, haj asal bahasa Arab, saum dalam bahasa Arab. Tapi gunakan puasa. Puasa juga bukan bahasa Melayu. Puasa atau poso tak asal, bukan asal. Sebenarnya asalnya adalah siam, puasa. Seluruh amal ini fokus berhati. Itu bagi hati. Contoh solat. Semayang itu peranannya inna salata tanha anil fahsya'il munkar. Solat yang kita kerjakan itu mencegah fahsyah munkar. Fahsyah munkar ini amalan jahat, amalan buruk yang datang daripada hati. Yang pembuatnya adalah anggota kita, pemikiran kita. Kita fikir buat jahat, anggota buat jahat. Pengarahan berhati. Jadi solat kita itu peranannya mencegah maksiat. Tapi kalau hati tidak dibetulkan, hati tidak diuruskan, tidak dibersihkan, hati akan ikut apa yang anggota buat. Boleh yang rezeki baik, tapi lazimnya nafsa amat bisu. Nafsu itu amarah bisu. Jadi hati tidak berpandu, tidak memandu
Kalau hati itu kotor. Kita tengok pada zakat. Tuzakkihim, tutahhirhum tuzakkihim biha. Tutahhirhum tuzakkihim biha. Zakat itu peranannya tutahhir, mentahhirkan harta benda, juga hati. Tuzakkihim tazkiyah. Bersihkan harta benda yang haram, hati daripada kotoran. Hasad, dengki, bakhil dan sebagainya. Peranan zakat juga pada hati. Kalau keluar zakat, hanya bilang-bilang harta, tapi tidak pada hati, tak sampai. Niat tidak betul. Juga haji. Haji perintahnya adalah fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil haji. Dalam menjalankan haji tidak ada rafas, tidak ada fusuk dan jidal. Semua datang pada hati. Hati juga memimpin ke arah itu. Jadi dia fusuk, dia jidal, ada rafas masa haji atau luar haji yang cara tak betul. Maka sebab itu memimpin segala anggota ini adalah hati kita. Fokus hati. Maka sebab itulah dalam ibadah ini, dalam membuat hati. Innamal a'malu binniyah. Amal kita bergantung pada niat. Malah dalam umumnya syarat terima doa, syurut qabul amal, dia dua perkara. Syurut qabul amal dua perkara. Syarat Allah terima amal dua perkara. Yang pertama ikhlasun niyah, dan keduanya adalah ittiba' syariah. Yang ikhlas ikut syariat. Yang ikhlas tak ikut syariat, merdud ditolak. Ikut syariat, niat tak ikhlas, tidak ditolak. Malah kalau niat kerana lain, boleh buat syirik. Alhamdulillah. Maka sebab itu, pegang perkara ini. Maka sebab itu, setahun sekali kita diwajibkan puasa. Kutiba al-qiyam. Kutiba, difardukan puasa. Sekarang lagi diingatkan bahawa perintah-perintah lain, Allah tidak mulakan ya ayyuhallazina amanu. Dan semayang, wa aqimus salata wa atuz zakat. Ikan semayang tunaikan zakat. Wa amur ahlaka bis salah. Perintah ahlaka keluarga belum semayang. Itu salat. Zakat bala. Khuz min amwalihim sadaqatan. Khuz ambil harta mereka. Untuk sedekah. Tutahhiruhum tuzakkihim. Itu perintah. Haji pula. Atimul hajja wal umratillah. Atimul hajja wal umratillah. Perintah-perintah yang begitu. Tapi untuk siyam puasa lain. Allah mula dengan ya allazina amanu, wahai orang beriman. Wahai orang beriman, Allah panggil, Allah seru dengan nada yang halus, nada yang mendodayu, dengan nada memujuk-mujuk. Wahai orang beriman. Dimula yang beriman. Kutiba, dipatukan guna majhul. Dan kata Allah, kutiba al-qiyam. Kemudian lima kali, kama kutiba allazina min qablikum. Maknanya Allah sangat halus, latifun, halimun, dan segalanya bahasa ayat Allah untuk berpuasa ni. Dia seru hambanya wahai beriman. Bukan wahai nas. Sebab ayat Madaniyah. Difardukan pada kamu dengan bahasa yang sangat cantik. Telah fardu pada kamu, telah fardu pada kamu. Puasa seperti orang dulu juga banyak lembut. Kalau kami yang rasa berat, yang rasa terbeban, kerana dulu-dulu pun tak ada pasuk dia fardukan. Nabi-nabi dulu pun memang puasa. Maka sebab itu sangat cantik bahasa ini. Kutiba al-qiyam. Tidak sembahyang. Aqimus salah wa atuz zakat. Wa amur ahlaka bis salah. Khudh amwalihim atibul hajja. Tidak. Spesial untuk puasa. Wahai orang beriman. Jadi kalau siapa yang merasa beriman, ya saya, aku ya Allah. Aku hamba-Mu yang menerima syaratan ya Allah. Kalau siapa yang tidak beriman, waladzina amanu, dia tak rasa apa-apa. Ditanya kita sendiri. Hasibu anfusakum. Kuma antum hasabu. Pesan ni, apa kita rasa? Kita dipanggil Allah Taala untuk berpuasa, atau kita masa satu bebanan? Kalau bebanan kita tak masuk dalam ayyuhallazina amanu. Waliyazbillah. Tapi di satu kegembiraan, keseronokan itu, kita masuk dalam yang sebut. Wahai yang beriman, dan fardu melakukan puasa. Di mana fardu sebelum Nabi sebelum kamu. Masya Allah. Cukup cantik. Itu bahasa Allah Ta'ala. Dan puasa ini satu amalan yang tak boleh makan. Tak boleh minum. Sembahyang tak boleh makan, tak boleh minum. Tapi sembahyang tak lama. Satu rakaat mungkin lambahnya 10 rakaat. 5 minit. Kalau haji boleh makan. Segala boleh makan, boleh minum. Kelahap waktu sedikit saja. Hanya beberapa ketika saja. Tapi puasa,
Kalau konteks Malaysia ni satu hari itu separuh hari lah. Dalam 12 jam, 4 jam. Daripada negara yang masa panjang. Tak apa macam mana. Hakikatnya adalah, poinnya adalah puasa, tak makan, tak minum, tak melakukan perkara lain. Sebab itu fokus makan ni Allah sebut sekali dalam Quran Karim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makan hasil bumi ini yang halal dan lagi baik. Yang lain, ya allazina amanu kul min thayyibati ma razaqnakum. Ini yang beriman. Allazina amanu kul min thayyibati ma razaqnakum. Makan yang baik. Allah zikirkan. Tempat lain pula, kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah, minumlah, jangan melampau. Ini bermakna puasa kita itu belum tentu diterima kalau makan benda haram. Belum tentu kita terima makan halal tapi banyak sangat. Melampau-lampau, membazir. Ini ada kaitan dengan puasa kita. Kita puasa tak tinggal tapi makan banyak sangat. Makan yang haram, yang syubhat. Makan banyak. Kita halal tapi tak peduli pada jiran. Tak peduli pada orang miskin, mengharapkan. Itu kaitan dengan dibimbangi kalau puasa tak terima. Mungkinlah kalau kita sah, puasa memang sah. Batal puasa, kita baca boleh apa. Semua dia batal pada puasa. Dia tolak puasa kita. Allah tak terima puasa dia berat. Puasa tak batal. Sebab cukup syarat rukun fiqahnya. Tetapi tertolak amal kerana tidak mengikut syariat. Apatah kalau niat tak betul. Makannya berbangga-bangga pula. Menunjuk pula. Bermegah-megah pula. Itu bukan beramal ibadah. Tapi menempah maksiat. Jadi ingat. Kulu. Washrabu walau makanlah. Minumlah yang melampau. Setiap tahun berpuasa orang Malaysia semakin kaya. Berbukanya restoran besar-besar. Hotel besar-besar. Hotel 5 star. Dengan orang besar-besar. Yang campur berbagai-bagai. Ada yang mendahului waktu buka-buka. Ada yang melewati waktu sembahyang maghrib. Ada yang tinggal solat ibadah malam. Karena makan banyak. Alhamdulillah Allah uji kita kali ini dengan sedikit ujian kecil. Itu kita tidak keluar, tidak dapat keluar rumah. Ataupun tidak bebas seperti dulu. Hotel-hotel tidak buka lagi untuk kita berbuka ramai-ramai. Dan jam-jam besar-besar tidak lagi. Kita balik asal. Bersendirian. Akhirnya pun kita bersendirian. Kita fahamkan dalam huraikan manusia ni. Manusia asalnya seorang. Jadi dua. Jadi tiga. Jadi ramai. Akhirnya kurang. Akhirnya seorang. Farda. Cuma Allah Ta'ala sebut tu. Cuma Allah Ta'ala ni pun pernah masyarakat. Fardan. Bersendirian. Tak boleh ramai. Tak boleh kelompok. Tak boleh berjamaah. Bukan wakil minta jawab. Seorang. Maka itu. Pemakanan. Ini penting dalam soal puasa ini. Walaupun kita makan cukup-cukup. Yang halal, yang tayyiban, yang tidak melampau. Ingat juga yang tak makan. Apabila soal dalam musim PKP ini. Saya yakin, sungguh-sungguh yakin betul. Ada yang tidak ada makanan. Ada yang sedang sakit yang tidak makan. Ada berbagai masalah. Prihatinlah pada umat. Allah akan tanya nanti orang-orang kaya, orang yang sihat, orang berkelapangan, orang yang berkuasa, mengabaikan tugas, mengabaikan sikap, mengabaikan tanggungjawab pada masyarakat umum ni, masyarakat miskin, masyarakat musta'afin ini. Latus alunna, Allah akan tanya nanti. Harta benda kita, bagaimana kita gunakan, bagaimana dapatkan. Jadi, ada perkara yang melihat bahawa yang haram itu, misalnya babi haram, jelas. Yang haram itu makan ayam dia sembelih, jelas. Tapi haram untuk lain, pendapatan. Sekarang pendapatan. Gaji kita dapat. Bagaimana dapat kerja? Kita dapat kerja akan menipu. Kita tipu, hak orang kita ambil. Kita claim, bukan kita punya, kita ambil. Kita ambil allowance, bukan kita punya, kita ambil. Atau kita dapat jawatan kerana penipuan, kerana risuah. Maka itu lebih berat. Dosanya berpanjangan. Kalau itu berlaku, maka fa'inna yustajabulah. Bagaimana Allah terima doa? Kalau kisah dalam ada hadis 40 kita baca seorang rajul, seorang lelaki yang berdoa, Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab. Hingga berdebu sebagai badannya. Cukup syarat untuk mendoakan musafirnya dengan sungguh-sungguhnya. Tapi Allah tak terima doanya. Sebab apa? Makanannya haram. Minumannya haram. Pakaiannya haram. Pegangannya haram. Sebagainya haram. Bagi Allah tak terima. Maka sebab itu, untuk puasa tahun ini,
yang mengharapkan supaya Allah terima puasa kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai golongannya termasuk golongan orang yang disebut Nabi SAW, rubba shaimin laysa min as-shaimi illa al-ju' atash, rubba qa'imin laysa min al-qiyam illa sah. Berapa ramai orang berpuasa, tidak ada pahala puasa pun melainkan lapar dan dahaga. Berapa ramai yang qiyamul lail, tidak ada pahala qiyamnya. Puncanya di antaranya ialah pemakanan kita itu, memang kita itu, pergaulan kita itu, cara hidup kita itu, nizam hayah kita itu, hari dan malam. Patutnya puasa kita itu membentuk takwa. Ta'lamu tattaqun. Semayang tidak sebut takwa. Haji tidak sebut takwa. Zakat tidak sebut takwa. Hanya puasa sebut la'allakum tattaqun. Takwa itu satu yang tertinggi. In akramakum indallah atqakum. In akramakum indallah atqakum. Akram, karim, akram, yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Di ramai manusia ini, yang berbagai bangsa bidang kaum ini, yang paling mulia, akramakum indallah atqakum, ya takwa. Takwa di mana? Takwa hauna, takwa hauna, takwa hauna, kata Nabi. Pada dadanya, bawah. Di sini hati. Bukan pada piahnya, bukan pada jubahnya, bukan pada rumahnya, bukan hatinya. Hati inilah perlu dijaga. Bukan perlu, wajib dijaga. Supaya dia jasa, fokus. Buat kerja kerana Allah, juga syariat yang sebenarnya. Moga-moga kita diterima Allah Ta'ala sebagai amal yang diterima Allah Ta'ala. Puasa kita, qiyam kita, dan cara hidup kita. Pada yang sama terus berdoa. Supaya Allah jauh kita daripada segala bala bencana. Sama ada yang sedang berlaku atau yang bakal berlaku. Allah permudahkan urusan kita untuk beribadah kepada Allah. Mudahkan urusan kita untuk hidup dunia ini. Dan dipermudahkan di akhirat nanti yang pastinya kita bagi. Di sana tidak tempat lain. Hanya dua tempat. Fariqun fil jannah. Wa fariqun mas'id. Sebagian masuk syurga, sebagian ke neraka. Wallahu a'lam. Sekian dulu kita jumpa. Kita bincang pada pagi ini. Moga kita bertemu lagi waktu yang lain, insya-Allah. Aku lakukan hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.